Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat modul 2 tingkatan 4 iaitu klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Dalam perniagaan harian, pelbagai jenis urus niaga yang berlaku seperti jualan, belian, penerimaan wang daripada pelbagai hasil, bayaran pelbagai bil dan pelbagai aktiviti-aktiviti perniagaan yang lain. Semua urus niaga ini adalah berdasarkan dokumen perniagaan yang telah disimpan. Dokumen perniagaan yang kita telah lihat dalam kitaran perakaunan dalam modul 1 hari itu. Jadi semua urus niaga ini, semua urus niaga ini adalah perlu direkodkan. Untuk memudahkan perekodan, semua urus niaga ini perlu diklasifikasikan atau dikenal pastikan terlebih dahulu. Jadi, urus niaga ini akan diklasifikasikan berdasarkan item-item ataupun komponen-komponen yang terdapat dalam penyata kewangan. Kita akan klasifikasikan semua urus niaga ini berdasarkan komponen yang ada di dalam penyata kewangan ini. Kita akan lihat. Okey, penyata kewangan dalam modul 1 juga cikgu dah pecahkan, iaitu kita ada akaun perdagangan dan untung rugi dan ada penyata kedudukan kewangan. Okey, apa dia penyata kewangan ni? Cikgu akan terangkan sekali lagi, iaitu penyata kewangan disediakan untuk menghitung untung ataupun rugi perniagaan bagi suatu tempoh dan untuk melihat kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh tertentu. Jadi penyata kewangan ini adalah cukup penting. Maka semua urus niaga kita akan klasifikasikan berdasarkan item-item yang ada di dalam penyata kewangan ataupun komponen-komponen yang ada dalam penyata kewangan, iaitu penyata yang disediakan untuk melihat untung ataupun rugi, nak lihat kedudukan aset kita, kedudukan hutang perniagaan kita tu, bila cikgu sebut kita itu adalah perniagaan. Kita akan lihat akaun perdagangan dan untung rugi dulu. Okey, akaun perdagangan dan untung rugi. Dia di bawah akaun perdagangan dan untung rugi ada akaun perdagangan, kemudian ada akaun untung rugi. Di bawah akaun perdagangan kita akan ada komponen jualan bersih dan juga kos jualan. Di bawah komponen akaun untung rugi kita akan jumpa hasil dan juga jumpa belanja. Okey, kalau dia sebut di sini akaun perdagangan dan untung rugi, kadang-kadang kalau kamu lihat soalannya dia akan sebut penyata pendapatan. Jadi di sini cikgu nak tekankan dekat kamu bahawa akaun perdagangan dan untung rugi dia sama dengan penyata pendapatan. Kalau soalan yang kata sediakan penyata pendapatan, bermaksud kamu kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kita teruskan pula dengan jualan bersih. Jualan bersih, apa yang dimaksudkan dengan jualan bersih? Jualan bersih, hasil operasi utama perniagaan. Jualan memang hasil operasi utama. Yang paling penting perniagaan kita jualan lah. Okey, jualan bersih ini terdiri daripada apa? Terdiri daripada jualan, tolak, pulangan jualan. Di sini nampak tak cikgu tulis? Jualan, tolak, pulangan jualan, kita akan dapat jualan bersih. Okey, bagaimanakah kedudukan dia di dalam akaun perdagangan? Sebab jualan bersih ni dalam akaun perdagangan, macam mana kedudukan dia? Jualan, contoh dia 4,000, tolak pulangan jualan 200, maka jualan bersih adalah 3,800. Okey, kita lihat dulu apakah yang dikatakan dengan pulangan jualan. Okey, jualan kamu dah tahu dah maksud dia. Jualan kamu tahu jualan adalah jualan barang niaga. Kita duk jual tiap-tiap hari, itu adalah jualan. Okey, apa yang kata pulangan jualan? Pulangan jualan ataupun kamu akan jumpa satu lagi istilah pulangan masuk. Pulangan jualan dia sama dengan pulangan masuk. Apa dimaksudkan dengan pulangan jualan ataupun pulangan masuk? Barang yang telah dijual telah dipulangkan. Perniagaan telah jual barang tersebut, tetapi barang itu dipulangkan balik oleh pelanggan. Disebabkan oleh apa? Rosak dan mungkin juga salah jenama.
Okey. Okey, apakah kesan pulangan jualan terhadap jualan? Apa kesan dia? Iaitu pulangan jualan akan mengurangkan jumlah jualan. Dia kurangkan jumlah jualan sebab jualan tolak pulangan jualan. Kamu akan dapat jualan bersih. Okey, kita teruskan pula dengan kos jualan. Masih di bawah akaun perdagangan. Okey, kos jualan. Nampak tak cikgu tulis kat sini kos jualan? Kos jualan terdiri daripada inventory awal, tambah belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih, tambah angkutan masuk, kamu akan dapat kos belian dan tolak inventory. Okey, ini maksudnya inventory akhir. Cikgu tak tulis inventory akhir lah nah. Sorry. Okey, inventory akhir. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan inventory awal? Kita lihat inventory awal yang ni. Kita lihat inventory awal. Inventory awal bermaksud barang niaga yang ada dalam kedai yang belum dijual pada awal tempoh perniagaan. Maksudnya awal tempoh perniagaan adalah pada 1 hari bulan. Itu adalah inventory awal. Barang niaga ataupun stok yang belum dijual pada awal hari bulan ataupun pada awal tempoh perakaunan. Seterusnya, apa maksud belian? Belian adalah barang niaga yang dibeli untuk dijual semula. Barang niaga. Kalau kita kedai buku, kita beli buku. Maka beli buku itu adalah belian. Kalau kita kedai komputer, beli komputer. Maka beli komputer itu adalah belian. Bergantung jenis perniagaan kita. Kalau kita jual alat tulis, beli pen, pensel, maka itu adalah belian. Okey, kita teruskan lagi dengan pulangan belian. Nampak tak pulangan belian? Pulangan belian bersamaan dengan pulangan keluar. Pulangan belian ataupun pulangan keluar sama. Apa dia pulangan belian? Barang yang dibeli telah dipulangkan kerana rosak ataupun salah jenama kepada pembekal. Perniagaan beli barang, tiba-tiba rosak. Maka barang itu terpaksa dipulangkan. Maksudnya barang niaga itu terpaksa dipulangkan. Maka itu adalah pulangan belian. Okey, kita teruskan lagi dengan angkutan masuk. Nampak tak angkutan masuk kat sini nah? Teruskan dengan angkutan masuk. Angkutan masuk adalah merupakan salah satu kos ataupun belanja belian. Angkutan masuk merupakan salah satu kos ataupun belanja belian. Kos pengangkutan apabila membeli barang niaga. Angkutan masuk bermaksud kos pengangkutan apabila membeli barang niaga. Beli barang niaga, maksudnya kita kena bayar kos pengangkutan. Mungkin kos minyak ke, sekarang online mungkin kita terpaksa bayar postage ke dan sebagainya. Okey, lain-lain kos belian. Okey, kos-kos belian ni bukan saja angkutan masuknya, ada lagi lain-lain kos belian iaitu, cikgu lebih suka sebut Audi. Apa dia Audi? Iaitu angkutan masuk, cikgu dah terang dah tadi, upah atas belian, duty import dan satu lagi adalah insurans atas belian. Maka salah satu item ataupun mungkin ada 2-3 item akan ada di bawah kos belian di sini. Dia akan masuk di sini nah. Okey, bukan setakat angkutan masuk je, dia boleh ada kos-kos belian yang lain iaitu Audi. Okey, kita teruskan lagi. Inventory akhir. Ni inventory inventory akhir iaitu barang niaga ataupun stok yang tidak habis dijual pada tempoh perakaunan dijual pada akhir tempoh perakaunan iaitu pada 30 ataupun 31 hari bulan. Ikutlah kalau Januari 31, kalau Februari ada 28, 29 ikut pada akhir tempoh perakaunan yang tidak habis dijual. Okey, untuk makluman kamu, inventory akhir yang ini, katakan inventory akhir pada 31 Januari tak habis jual. Pada 31 Januari ianya adalah inventory akhir, tapi angka yang sama iaitu katalah inventory akhir katalah 2000 Okey, katalah 2000 pada 31 Januari, maka pada 1 Februari 2000 ini akan menjadi inventory awal. Okey, nah.
Jadi di sini cikgu rumuskan balik bagaimana kita nak dapat komponen dalam akaun perdagangan, iaitu jualan bersih tolak kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Cikgu ulang sekali lagi, jualan bersih tolak kos jualan, kita akan dapat untung kasar, ya, iaitu jualan bersih terdiri pada jualan tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Dan bagaimana kita nak dapat untung kos jualan pula, ni komponen di bawah akaun perdagangan, ya. Bagaimana kita nak dapat kos jualan? Kos jualan kita dapati daripada inventory awal tambah belian tolak pulangan belian. Kamu akan dapat belian bersih, kemudian kamu akan tambah belanja belian ataupun kos belian yang lain, iaitu seperti Audi angkutan masuk, upah atas belian, duty import ataupun insurans atas belian. Dan akhir sekali kamu akan tolak inventory akhir, ya. Okey. Seterusnya kita masuk pula dalam komponen di bawah akaun untung rugi, ya, iaitu kita akan ada hasil dan kita kena tolak dengan belanja. Kita tambah hasil tolak belanja. Kita lihat apa itu hasil. Nah, contoh-contoh hasil ataupun hasil adalah pendapatan perniagaan, ya. Okey, contoh jualan, dividen, diskaun diterima. Bila ada perkataan diterima ini, memang dia adalah confirm hasil. Nah, ada tak? Bila ada perkataan diterima ini, maka dia ada hasil, ya. Benda lain yang bukan tak ada perkataan terima, jualan. Memanglah bila kita jual, itu adalah hasil. Bila kita dapat dividen, dividen itu adalah hasil, ya. Okey, hasil. Okey, seterusnya kita pergi pula belanja. Belanja terdiri pada contoh, belanja ni banyak. Ada belian, ada sewa, ada alat tulis, ada gaji, ada komisen, Dia banyak, Okey, kamu nampak tak ini perbezaan nombor 5 dengan nombor 5 di sini. Okey, ni pun 5, ini pun 5. Nampak tak? Di sini komisen diterima, maka ianya adalah hasil. Bila dia tulis kat sini komisen sahaja, ini adalah belanja. Faham tak? Cikgu ulang sekali lagi. Nampak tak dia tulis komisen diterima? Bila dia tulis komisen diterima, ini adalah hasil. Dekat nombor 5 ni dia tulis komisen sahaja. Komisen adalah belanja. Begitu juga dengan nombor 4 ni. Nombor 4, sewa diterima, maka ianya adalah hasil. Kau nampak tak nombor ni, ini dia tulis sewa sahaja, maka ini adalah belanja. Ya, sewa adalah belanja. Okey, kita pergi pula tentang gaji. Nampak tak gaji? Gaji adalah belanja untuk perniagaan. Ya, apabila ada orang yang bekerja dengan perniagaan, maka perniagaan yang kena bayar gaji, maka gaji adalah belanja. Ya, gaji bukan hasil. Kadang-kadang kamu keliru sebab kamu kata kamu kerja, kamu dapat gaji. Gaji adalah hasil. Okey, itu adalah konsep yang salah. Hasil untuk individu yang bekerja, tetapi untuk perniagaan dia terpaksa membayar gaji, maka gaji itu adalah belanja, ya. Okey, boleh nak? Di sini kamu akan dapati bahawa jualan bersih tolak kos jualan, dapat untung kasar. Bila dapat untung kasar, tambah hasil. Lepas tambah hasil, tolak belanja, kita akan dapat untung bersih, ya. Kamu dah tahu dah jualan bersih komponen dia apa, kos jualan komponen dia apa. Jualan tolak kos jualan, dapat untung kasar, ya. Kamu tahu dah tambah hasil tu apa, ya. Item-item di bawah hasil tu apa. Tolak belanja, kamu juga dah tahu dah apa dia item-item di bawah belanja. Tolak belanja, kamu dapat untung bersih, ya. Okey, itu rumusan je. Okey, bye sekali lagi. Assalamualaikum semua, ya.